Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, Kak Di nak cakap tentang 10 perkara yang mungkin akan dialami 10 perkara yang mungkin akan dialami semasa pengalaman semasa bersalin Caesar. 10 perkara yang mungkin dialami semasa bersalin Caesar. So ni berdasarkan pengalaman orang lain juga dan pengalaman Kak Di. So ada 10. Okey, yang pertama Kak Di masih lagi dalam untuk sharing. Okey, untuk Kak Di teringin nak berkongsi dengan kalian tentang pengalaman Caesar. Sebab Kak Di sendiri pernah mengalami 4 kali Caesar untuk baby yang pramatang dan Caesar emergency jugalah. Jadi berdasarkan perkongsian ini sekurang-kurangnya ianya memberi manfaat kepada kalian yang akan Caesar. At least sekurang-kurangnya dapat sedikit gambaran lah sebelum kena Caesar. Okey, jadi 10 perkara yang mungkin dialami tu adalah yang pertama, tubuh jadi bergetar. Tiba-tiba waktu selepas dibius kita rasa badan kita, kaki kita bergetar. Jadi macam mana cara nak atasi? Mungkinlah kita kena bagi tahulah kepada doktor ataupun nurse yang ada kat dalam bilik operation tersebut untuk at least tutup kaki kita dengan selimut ke. Okey, yang pertama itulah tubuh jadi bergetar. Yang kedua, ada setengah tu tangan kena ikat. Tapi untuk Kak Di tak kena ikat tangan. Kak Di just bila dua-dua belah tangan tu ada tempat jarum, kita pun tak tahu tangan kena ikat ke, tak perasan bab tangan kena ikat tu. Mungkin dia orang takut kita bergerak ke apa kan. Kak Di lupa lah kena ikat ke tak ikat, tapi sebab dua-dua belah tangan tu memang ada tempat jarum, tempat yang mereka letak saluran yang untuk yang kemungkinan semasa berlakunya Caesar tu apa-apa yang kekurangan ke ataupun jadi tempat tu tak sedar. Okey, yang kedua tangan diikat. Yang ketiga mungkin kita akan rasa sedikit tekanan lah, kita mungkin stres ke, kita takut ke. Jadi langkah yang boleh diambil adalah biasanya pakar bios lah yang akan duduk berhampiran dengan kita. Okey, dia akan cubalah untuk bersembang dengan kita untuk elakkan kita daripada tekanan. Sebab bila kita tekanan tu mereka boleh perasan, sebab BP kita tu akan naik kan, blood pressure kita kan. Yang keempat, mungkin kita akan rasa sedikit pening ataupun nak muntah. Jadi kalau boleh tu, biasanya bila kita operation dia akan tak bagi bantal. Maksudnya badan kita akan duduk separas, daripada kaki sampai ke kepala dia akan duduk separas. So kalau kita dan selepas Caesar pun dalam tempoh 12 ke 24 jam dia tak bagi kita ada bantal langsung. Dia nak bagi kita separas daripada kaki sampai ke kepala. So kalau kita rasa nak muntah ke apa, kita kena bagi tahu lah, siap-siap dekat doktor lah. Lepas tu yang kelima, sakit kerana gas. Yang ni Kak Di tak pasti, tapi ada juga yang dia berasa sedikit lah bila gas tu dimasukkan waktu operation kan, bila terbuka, bila dia Caesar tu terbuka, mungkin dia rasa kurang selesa, dia rasa sakit. Jadi dia bolehlah bagi tahu dekat doktor lah. Okey, cuba bertenang dan cuba tarik nafas ataupun maklumkanlah kepada doktor. Sebab ada juga yang jadi sesak nafas. Yang kelima, rasa macam tempat yang operation tu kita rasa mati, rasa orang kata ataupun kita rasa gatal kat tempat yang operation. Yang ketujuh, kaki ni lebih bengkak. Yang ni Kak Di tak perasan kaki Kak Di lebih bengkak ke tak, tapi ada yang bengkak lah. Yang ke-8 tu biasanya selepas operation kita rasa macam sukar kita rasa kita jadi sembelit, jadi sukar untuk membuang. Jadi yang ni boleh minta bantuan doktor lah, sama ada dia minta ubat ataupun kalau boleh kita spare lah dari segi jus buah ke, orange sangkuit ke, tak kisah mana. Sebab kita akan rasa sukar, kita sembelit lah, kita jadi sembelit, sukar untuk membuang. Jadi kalau kita makan benda-benda masam, insyaAllah akan mudah lah untuk kita membuang. Yang penting lepas 24 jam Caesar tu, kita dah boleh buang air besar, buang air kecil. Lepas tu keluarkan angin, tu dah cukup bagus, dah cukup okey. Sebab menunjukkan bahawa usus kita dah kembali kepada normal. Usus dalam perut kita kan. Okey, yang ke-9, orang kata fasa pemulihan. Tu bergantung pada setiap individu. Ada setengah orang dia cepat tau. Maksudnya
Ada setengah orang dia lepas dalam tempoh 24 jam tu dia dah boleh bergerak, dia dah boleh bertenaga, dia dah boleh untuk urus diri. Tapi ada setengah orang selepas pembedahan berlaku komplikasi, tumpah darah ataupun koma ataupun sebagainya. So bergantung kepada setiap individu tu lah. Apa-apa pun yang pasti kita kena banyak berdoa lah supaya pembedahan kita, supaya operation kita selamat dipermudahkan, dan kita pun ibu dan anak selamat lah, yang penting yang selamat. Okay, so fasa pemulihan ni bergantung pada setiap individu tu lah, sebab ada yang cepat, ada yang lambat. Okay, yang ke-10 mungkinlah setengah orang dia akan rasa bersalah bila dia kena Caesar. Pada Kak D, nak kata bersalah tu macam mana, mungkinlah sebab setengah orang dulu-dulu kita tahu semua normal, tiba-tiba waktu kita kena Caesar, kenapa kan? Jadi berasa kurang enak, kurang selesa. Tapi perasaan tu memang ada. Cumanya apa-apa hal pada Kak D, bila kita kena Caesar tu kita terimalah, sebab mungkin badan kita tak dapat untuk normal. Jadi apa-apa yang berlaku adalah untuk selamatkan kita, selamatkan ibu. Sebab memanglah ada doktor dia tanya, nak selamatkan ibu dulu ke nak selamatkan anak. So ada orang dia minta, okay, apa-apa bila dia berlaku, minta selamatkan anak saya. Pada Kak D, better selamatkan ibu, sebab ibu akan bersalin lagi, dia akan datang kan. Jadi terpulang. So jangan rasa bersalah, sebab apa-apa berlaku, apa-apa kebarangkalian yang menyebabkan kita kena Caesar tu kita tak tahu. Yang penting pada diri kita, okay, kita dah hamil, so kita bila kita nak bersalin tu, kita mengharapkan kita selamat, kita sihat selepas tu, dan ibu dan anak lah sebaik-baiknya. Kita nak semuanya sihat, okay, sihat dan selamat. Okay, semoga ianya memberi manfaat. Okay, untuk pengetahuan kalian, Kak D bukanlah seorang doktor. Kak D just sharing berdasarkan pengalaman Kak D. Okay, Kak D just nak share pengalaman Kak D dan pengalaman ibu lain berdasarkan yang mereka lalui, yang rakan-rakan yang lain Kak D, yang Kak D kenali, yang diorang sendiri pun melalui. Jadi sekadar untuk perkongsian ilmu semata-mata, dan mungkinlah Kak D bukanlah orang yang betulnya untuk menceritakan berkenaan benda ni, tapi tak salah kan sekadar kita berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman, berkongsi orang kata info, supaya kita dapat melalui dengan hati yang terbuka dan juga tenang. Okey, semoga ia memberi manfaat kepada kalian. So kalau ia betul-betul memberi manfaat kepada kalian, tulislah komen, like dan kongsilah kepada yang lain juga. Terima kasih.